Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, Alhamdulillah kita bertemu lagi. Siri video saya pun nak buat bid'ah hasanah. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam rangka pihak di sebelah sana tu yang asyik-asyik membuat bid'ah. Bid'ah dari aspek akidah, bid'ah dari aspek ibadah, bid'ah dari aspek hukum. Baru-baru ini, setepatnya semalam, saya membuat sebuah video di mana seorang ustaz selebriti mungkin secara tak sedar dia telah membuat bid'ah dari aspek hukum dan kemudian mereka menamakannya sebagai bid'ah hasanah. Saya pun nak buat bid'ah hasanah juga. Cuba bid'ah hasanah saya bukanlah dalam hal-hal yang sudah pun sempurna dalam hukum Islam, sudah pun sempurna dalam syariat Islam, tetapi bid'ah hasanah saya ialah perkara-perkara yang dapat membantu urusan agama. Dan yang lazim saya kongsikan ialah peralatan yang saya gunakan untuk membuat video-video saya. Baik, kali ini saya ingin bercerita tentang satu peralatan yang baru saja saya miliki kira-kira 2 minggu yang lepas dan telah pun saya membuat 3 video dengannya. Yang ini namanya Insta360 X3. Okey, ini kotaknya. Okey, ini kotaknya. Okey. Apa beza kamera ini dengan action camera yang pernah saya kongsikan sebelum ini? Yang ini DJI Action 2. Yang ini DJI Action 2. Yang ini Insta360 X3. Okey. Dari depan sama kan? Ada skrin, ada lens. Tapi cuba tengok dari tepi. Okey, cuba tengok dari tepi. Untuk kamera yang ini, lens atau dalam bahasa Melayu lensanya bonjol keluar, okey, dan ada bahagian depan serta ada bahagian belakang. Bagi tuan-tuan puan-puan yang mungkin tak tahu alat seperti ini, inilah namanya Insta360. Okey, apa bezanya? Baik, kamera yang biasa, kamera yang ini ataupun phone kamera kita, ia hanya mengambil gambar di hadapan. Cuma macam ini dia punya FOV ataupun field of view ia lebih luas. Yang ini setepatnya 155 darjah bukaannya itu ya, bukaannya tu. Jadi dia macam ultra wide. Tetapi ia hanya dapat ambil di hadapan saja. Kalau nak ambil belakang saya kena pusing kamera. Okey, jadi dia boleh ambil hadapan saja dengan field of view yang 155 darjah. Okey. Kamera ini pula, okey, dengan dua lensanya itu yang membonjol keluar ini, ia mengambil gambar depan, okey, kalau saya pegang macam ini, depan dan seluruhnya. Maknanya keliling begini dan dari bawah sehingga atas. Okey. Jadi field of view dia kalau depan saja 180 degrees daripada sini sehingga sini, daripada bawah sehingga atas. Demikian juga lensa di belakang, dia ambil serentak daripada bawah sehingga atas, kiri sehingga kanan. Jadi depan field of view 180 darjah Celsius, belakang field of view 180 darjah Celsius. Kemudian dia ada software yang okey, sebab kita lihat sini lensa, sini badannya kan. Okey, sini badannya. Macam mana ni? Dekat sini dia tak boleh ambil gambar. Okey, apa yang dilakukan ialah ada software yang ambil gambar tu, kemudian dia cantumkan, dipanggil stitch. Dia cantumkan dan menjadilah kamera ini 360 darjah. Sebab tu namanya. Okey, Insta360. Okey, X3 ni ialah model yang baru keluar. Jadi syarikat Insta ni dia ada buat banyak kamera. Okey, dan kamera 360 pun ada macam-macam model. Cuma yang sebelum ni model X2. Okay, baru-baru ini keluar model X3 dan inilah yang baru juga saya memilikinya ya. Okey, bila kita pergi macam sebelum ni saya ada buat video sambil berbasikal kan. Yang ada 3 video tentang doa agar dimurahkan dan dilapangkan rezeki. Ada video tentang sujud sahwi apabila lupa, silap atau ragu-ragu. Dan juga video ketiga apabila imam dalam solat berjamaah tersilap, apa yang patut dilakukan ya. Ada 3 video yang saya menggunakan kamera ini. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat contohnya ya. Okey, jadi apabila saya katakan saya naik basikal, saya pasang kamera ini, ia akan mengambil gambar di sekeliling.
Okey, cumanya sebelum saya nak transferkan gambar itu, rakaman video tu ke saluran YouTube saya perlu memilih terlebih dahulu angle mana yang saya nak, sudut mana yang saya nak dan berapa luas saya nak. Jadi ada pilihan di situ. Maknanya bila bawa kamera ni dalam sambil pegang tangan ke, sambil berbasikal ke, ataupun menggunakan selfie stick okey, yang ni selfie stick. Ada Insta360 juga di situ. Okey, kita tak perlu fikir nak pusing ke mana. Kita bawa aja. Tak payah fokus. Kita boleh bawa relax saja sebab dia memang ambil gambar seluruhnya 360 darjah. Kemudian apabila kita hendak muat naik ke YouTube, sebelum muat naik kita akan menggunakan aplikasinya yang khas. Untuk phone ada, untuk iOS ada, untuk Android ada, dan untuk laptop Windows pun ada. Kalau nak guna laptop pun boleh, nak guna phone pun boleh. Dalam aplikasi phone itulah kita pilih nak sudut yang mana, kemudian kita nak dia lagi besar ke, lagi kecil ke, apa angle kita nak, boleh pilih. Dan cara nak pilih tu ada beberapa cara. Cara yang saya sukai ialah kita pegang phone, okey. Rakaman dalam ni kita sudah transfer siap-siap dalam phone. Kita gunakan aplikasinya, Insta360 juga nama. Dan sambil pegang phone tu kita boleh pusing macam ni dan ia akan assume kita sedang pegang kamera. Padahal sudah pun rakam. Macam susah sikit nak cerita. Tapi kalau yang tak faham boleh tengok video saya yang sebelum ni, yang 3 video saya cerita tadi tu kan. Apa yang saya lakukan ialah saya hanya pegang phone. Kalau saya nak tengok angle sana kan, saya pegang phone ke sana, dia ke sana. Saya nak tunjuk gambar langit, saya tengok ke situ. Nak tunjuk gambar bawah, saya ke bawah. Jadi dia pun akan ikut arah phone. Sebab dalam phone ni pun ada gyro, ada sensor kan. Jadi dia pun boleh detect arah mana yang kita nak. Kemudian ada juga satu slider di mana saya boleh pilih nak fokus betul-betul straight, nak luas, atau seluas-luasnya keseluruhan itu yang dipanggil sebagai tiny planet. Okey, jadi tentang Insta360 ni, kalau tak faham apa saya tengah cerita sekarang ni, okey, boleh tengok dalam YouTube ada banyak video-video tentang Insta360 ni daripada YouTuber. Mereka cerita bagaimana hendak guna Insta360 ni Okey, boleh tengok di situ. Insta360 ni ada banyak model. Okey, yang model saya ni X3, tapi kalau sekadar pengenalan nak tengok apa benda ni, macam mana dia buat rakaman, macam mana dia dipanggil reframing menggunakan aplikasi dalam phone sebelum muat naik ke YouTube, sebelum muat naik ke TikTok atau Instagram ke apa semua tu, boleh tengok mana-mana model pun sama sebab cara reframing, cara untuk upload itu sama saja. Jadi inilah sesuatu yang menarik tentang kamera ini yang menyebabkan saya pun membelinya untuk membuat video-video saya, harapnya supaya video-video saya lebih menarik. Sebab saya alhamdulillah ada banyak video. Kalau semuanya saya duduk cakap macam ni saja, mungkin dah jadi bosan ke apa ke, asyik-asyik muka dia je. Jadi saya suka kalau video saya tu mungkin ada sedikit perbezaan. Tapi saya tahu setengah orang dia tak suka. Dia lagi pening jadinya. Dia nak tengok saya duduk macam ni, cakap straight saja. Saya tahu. Setengah orang suka, wah, something different, something new. Okay, setengah orang jadi pening. Setengah orang ada saya dapat feedback, dia tengok video saya 2 kali. Pertama dia enjoy the view. Tengok view. Kali kedua baru dia dengar apa saya cakap. Macam itu pun ada Jadi ini salah satu cara saya mempelbagaikan video saya. Tapi sejujurnya saya rasa sebab saya ni pun jenis minat gadget. Orang lelaki sihat dia minat gadget. Dia minat gadget, dia minat kereta yang power, dia minat kereta sport, apa semua tu kan. Mungkin saya minat gadget kot. Reason nombor 2 barulah untuk menjadikan video-video saya lebih menarik, insya-Allah. Okey. Apa pula kekurangannya apabila dibandingkan dengan action camera yang biasa? Ini pun masuk kategori action camera juga. Okey. Kelebihannya terlebih dahulu, yang ini ni boleh masuk dalam air. Dia bukan sekadar water resistant tetapi waterproof sehingga 10 meter atau 30 kaki. Jadi sekadar dalam swimming pool ataupun snorkeling, boleh-boleh saja guna yang ini untuk ambil gambar. Tetapi jika nak masuk lebih dalam, dia ada satu casing yang lain dipanggil diving case yang kita beli dan dia menutup perkara ni, untuk menutup alat ni untuk dapat bertahan tekanan air yang lebih tinggi
Okey, ia mengambil rakaman dengan kualiti 5.7K. Kita biasa dengar 4K kan, tapi yang ni ambil rakaman kualitinya 5.7K. Tetapi apabila kita reframe untuk muat naik ke YouTube, ke TikTok ataupun mana-mana media sosial, ia hanyalah pada 1080p. 5.7K tu bila dia 360 degrees 5.7K. Bila kita reframing, ia 1080p sahaja dengan frame rate 30 frame per second. Kelebihan yang lain, okeylah, kekurangan lah pula. Right, kekurangannya, okey. Walaupun namanya action camera, tapi nampak tak? Lensanya yang terbonjol keluar. Jadi, sangat disyorkan untuk letak lens protector. Bukan sekadar screen protector, tapi lens protector. Yang ni sudah ada lens protector. Sebelum ni pun memang lensanya terbonjol keluar. Jadi setelah letak pun protector, dia memang terbonjol keluar juga ya. Kalau boleh nampak di sini. Okey. Dia terbonjol keluar. Okey. Jadi kalau kita terjatuh ke apa ke kan. Jadi sangat tinggi risiko untuk merosakkan, memecahkan lensanya itu. Maka sekali lagi ditekankan, sangat-sangat disyorkan untuk letak lens protector. Kemudiannya bila dia ambil 360 degrees dengan kualiti 5.7K, dia akan menggunakan data yang sangat banyak. Bila saya membuat rakaman yang lebih kurang 30 minit, ia menggunakan memory card lebih kurang 30 GB. Jadi memory card kena letak yang besar. Di sini saya ada yang 256 GB dan jenis yang laju. Okay, kelajuan yang tinggi, bukan memory card biasa-biasa. Sebab bila dia ambil gambar kualiti 5.7K at 30 frame per second, dia nak simpan dalam memory card tu laju. Jadi dia punya read and write tu must be very fast. So, bila kita nak beli yang ni, sesiapa yang nak beli yang ni, pastikan memory card anda jenis yang laju. Okey, apa yang saya lakukan ialah saya beli dari salah satu seller di Malaysia yang dia jual sekali dengan memory card yang memang compatible dengan alat ini supaya boleh rakam. Jangan guna memory card biasa-biasa. Dia tak boleh nak rakam sebab ia punya read and write speed tak cukup laju. Okey. Jadi itulah beberapa perkara yang perlu diperhatikan. Okey, kamera ini ada banyak aksesorinya. Okey, ada banyak aksesorinya. Macam ini. Ini casing protection ataupun lens cover ni. Ada bullet time lah, apa semua ni kan. Okey, saya sendiri kamera ni saya beli di Malaysia melalui Shopee. Kenapa beli di Malaysia? Supaya kalau ada masalah senang untuk urusan warranty. Adapun aksesori semua ni saya pesan Shopee juga, Shopee atau Lazada, saya banding-banding harga tetapi dari China. Sebab memang pun made in China dan di sana harga jauh lebih murah berbanding di Malaysia. Cuma mungkin tunggu lama sikit lah, seminggu 2 minggu baru sampai kan. Jadi kamera by itself saya beli di Malaysia. Mudah untuk urusan warranty seandainya perlu. Adapun aksesori yang lain-lain ni semuanya dari China. Okey, jadi itu sedikit pengenalan tentang alat baru saya ini. Moga-moga menjadikan video-video saya lebih menarik. Tidak perlu memeningkan, lebih menarik. Tapi kalau pening tak apa. Tak payah tengok, dengan audio saja. Okey. Jadi sesuatu pilihan daripada saya cakap saja macam ni. Ada video lain yang saya berbasikal ke, saya main drone ke, dan ada pula yang saya menggunakan kamera 360 ini. Baik, demikian sedikit. Apa lagi nak cerita? Tak ada apa. Itu sajalah. Okey, kamera ni sangat masyhur di YouTube. Type saja Insta360 dan ada banyak YouTuber yang membuat konten tentang kamera ini. Model tak kisah. Okey, kalau nak beli baru pilih model yang sesuai. Okey, model tak kisah. Tapi sekadar Insta360 saja ada banyak video yang menerangkan cara membuat rakaman yang lebih menarik, cara untuk reframing dan muat naik ke media sosial dan sebagainya ya. Okey, sehingga situ saja perkongsian saya kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.